Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Masyukri bin Ahmad, nombor matrik 282236. Kali ini grup kami diberi tugasan dan juga memilih untuk membuat syarikat Nestle. Seperti yang kita ketahui, syarikat Nestle ini merupakan syarikat pembuat makanan yang berpakej multinasional. Antara produk-produk yang dikeluarkan termasuklah susu, coklat, konfeksi, air botol, kopi, creamer dan juga perasa makanan. Okey, seterusnya saya akan menyerahkan tugasan pembentangan kepada ahli kepulauan yang lain. Selamat sejahtera. Saya Tamara Chelvi, anak perempuan Lecumanan. Nombor matriks 282574. Untuk subjek penggantar pengurusan, grup kami telah memilih syarikat Nestle Sdn Bhd dan saya telah buat misi syarikat tersebut. Makanan berkhasiat, hidup sihat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Saiful bin Jaafar, nombor ID matrix 282263. Okey, pada kali ini saya telah ditugaskan untuk membentangkan mengenai dengan tajuk berkaitan dengan syarikat Nestle. Okey, dalam tugas saya ini saya telah diberikan tugas untuk menguraikan sedikit tentang produk dan perkhidmatan Nestle. Okey, seperti yang kita semua ketahui, untuk menjadi syarikat yang sangat kuat seperti Nestle, kita perlulah sentiasa mempunyai daya tarikan yang hebat dari segi pengeluaran produk itu sendiri. Okey, contohnya syarikat Nestle ni telah mengekipkan dia orang punya produk ni dengan bahan-bahan yang aktif, iaitu bahan-bahan yang boleh digunakan untuk replace balik tenaga. Contohnya seperti Milo. Okey, bahan-bahan dalam Milo ni adalah bahan yang penuh dengan karbohidrat dan serat dan vitamin yang banyak. So Milo ni antara salah satu produk yang boleh menggantikan tenaga yang telah digunakan dengan cepat. Okey, selain daripada bahan-bahan yang digunakan, Nestle juga menghasilkan produk yang mempunyai daya tarikan yang tinggi. Okey, contohnya dia dari segi reka bentuk. Mereka bentuk produk-produk seperti minuman dalam paket yang kecil agar minuman ni boleh ke mana-mana sahaja. Okey, bagi tarikan yang kedua pula adalah cara dia orang menghasilkan produk untuk kanak-kanak. Nestle ni bijak dalam menyelidik apa itu kehendak kanak-kanak yang kanak-kanak itu mahukan. Seperti penghasilan bijirin, Coco Crunch, cornflakes. So, dalam cornflakes tu, dia orang letaklah macam action figure ke, bahan-bahan macam miniature, seperti kartun-kartun punya karakter agar produk-produk tersebut boleh menarik minat kanak-kanak tersebut. Kadang-kadang benda macam tu pun orang tua pun suka. Okey. Selain tu juga daripada segi harga pula. Kita semua tahu harga yang pihak Nestle tetapkan bagi produk-produk mereka adalah berpatutan, di mana orang kaya pun boleh beli, orang yang biasa pun boleh beli. So, ini adalah salah satu daripada macam mana pihak Nestle melariskan perniagaan diorang. Okay, selain daripada produk juga, pihak Nestle ni ada bagi menawarkan perkhidmatan dan juga servis-servis yang lain. Diorang Nestle, dia selalulah menganjurkan program-program yang berkaitan dengan produk diorang. So, contohnya program yang berkaitan dengan kesihatan, berkaitan dengan masakan, berkaitan dengan cara hidup,
antara contoh dia kanak-kanak lah, dia orang suka libatkan kanak-kanak, di mana permulaan kesihatan tu haruslah dipupuk daripada kecil agar mereka sentiasa cakna akan setiap kandungan-kandungan dan bahan-bahan yang diorang ambil semasa makan. So melalui program ni juga Nestle ni banyak membiayai lah program-program seperti mencari bintang-bintang sukan, program-program dalam melatih atlet-atlet yang baru. So secara tak langsung perkhidmatan mereka ni amatlah dikenali oleh seluruh lapisan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Khadijah binti Yaakob. Nombor matrik 282548. Hari ini saya akan membentangkan mengenai pesaing-pesaing utama syarikat Nestle Malaysia. Syarikat yang pertama merupakan pesaing utama syarikat Nestle Malaysia adalah syarikat Mondelez Malaysia Sendirian Berhad. Kraft Malaysia Sendirian Berhad telah bertukar nama secara rasmi kepada Mondelez Sales Malaysia Sendirian Berhad. Mondelez Malaysia adalah sebahagian daripada Mondelez International Incorporate, sebuah syarikat yang baru sahaja dibina selepas Kraft Food Incorporate. Syarikat ini dipisahkan pada tahun Oktober 2012 bertujuan untuk berkongsi jenama-jenama kegemaran dunia. Mondelez Malaysia memiliki barisan jenama yang terkemuka di dunia seperti Oreo, Tiger, Jacobs, Chipsmore, Cadbury Dairy Milk dan Twisties. Pengarah urusan Mondelez Malaysia turut berkata Mondelez mendahului kategori makanan ringan di seluruh Malaysia. Mereka sangat menekan pertumbuhan inovasi bagi membawa idea-idea tersebut sampai ke pasaran dan memastikan produk-produk tersebut sedia di mana-mana untuk pelanggan. Di Malaysia, Mondelez mempunyai 2 buah kilang iaitu di Shah Alam Selangor dan di Perai, Pulau Pinang. Juga mempunyai kekuatan seramai 800 orang pekerja. Berdasarkan status kewangan terkini yang tersedia di laman web Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Mondelez Malaysia Sales Sendirian Berhad menyaksikan penurunan bersih lebih daripada 50% kepada RM11.36 juta pada tahun kewangan terakhir 31 Disember 2017 daripada RM25.96 juta pada tahun terakhir 2016. Walau bagaimanapun, pendapatan perniagaan tinggi pada ringgit Malaysia 402.38 juta berbanding 384.93 juta pada tahun 2016. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Lutfi Zaid bin Abdul Rahman, nombor matrik 282309. Saya akan menerangkan tentang trend dan isu utama syarikat Nestle. Pertama, memahami hubungan pasaran dan permintaan sesuatu produk sebelum meletakkan senarai harga. Kedua, persaingan kos harga dan tawaran yang dibuat oleh pesaing. Keempat, penentuan harga, iaitu menetapkan harga produk mereka berdasarkan harga pesaing mereka. Faktor-faktor luaran seperti keadaan ekonomi dan pada masa wabak COVID-19. Keempat, harga boleh dipertimbangkan oleh masyarakat sekitar seperti yang kita lihat. Ada produk yang boleh dibeli oleh semua lapisan masyarakat termasuk yang kaya dan yang kurang berkemampuan. Kelima, perolehan bagi suku tahun dilaporkan kekal stabil pada 1.43 bilion walaupun menghadapi situasi COVID-19 dan Tahun Baru Cina lebih awal berbanding 2019. Keenam, pemulihan ekspor dan jualan masih kukuh. Ketujuh, mengumumkan projek perbelanjaan modal baru berjumlah 280 juta
Ini merupakan pelaburan terbesar dalam tempoh 6 tahun sebelum ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syarifuddin bin Cik Yusof. Nombor matrik 282120. Subjek penghantar pengurusan ini, saya ditugaskan untuk membuat penilaian dari segi kekuatan dan kelemahan syarikat Nestle. Kita pergi kepada pertama dulu, iaitu kekuatan syarikat Nestle. Di mana sebuah syarikat memerlukan kekuatan untuk bersaing dengan syarikat lain dalam negara maupun luar negara bagi meningkatkan hasil syarikat tersebut. Ini kerana suatu jenama yang perlu menarik perhatian pengguna dari segi kualiti produk yang baik serta kemudahan untuk mendapat produk itu sendiri secara meluas, mudah didapati atau lebih tepat lagi pasaran yang lebih meluas. Syarikat Nestle ini juga tidak asing lagi dalam negara kita. Ini kerana Nestle meliputi barangan konsumer atau kata lainnya barangan pengguna. Barang pengguna ni bermaksud kegunaan akhir atau peribadi untuk diri sendirilah, seperti mana yang kita faham. Pengalaman syarikat ini juga dilihat sudah hampir berpuluh-puluh tahun dan mempunyai banyak cawangan di seluruh Malaysia. Ini juga Nestle ini juga mempunyai produk yang berkualiti seperti contoh susu bayi, biji rin, sarapan pagi, aiskrim, oat cream, produk masakan dan bermacam-macam lagi. Ini adalah antara kekuatan yang dimiliki oleh syarikat Nestle sehingga mampu bersaing di pasaran dunia. Kita pergi kepada kelemahan syarikat Nestle ini pula. Kelemahan yang terdapat syarikat Nestle ini merupakan faktor dalaman yang dapat menjejaskan kegiatan syarikat, malah boleh menyebabkan sebuah syarikat mengalami kemerosotan jika tidak diambil tindakan bagi memperbaiki kelemahan tersebut. Yang kita dapat, kelemahan yang kita lihat dari segi jenama produk ini kurang dikenali dalam kalangan pengguna menjadi salah satu faktor kelemahan sebuah syarikat itu sendiri. Selain itu juga kos pengeluaran yang tinggi, kualiti produk yang rendah juga menjadi pasaran yang kurang strategik. Ia menjadi faktor kelemahan syarikat Nestle ini. Jika kita lihat syarikat Nestle ini mengalami persaingan yang hebat dari segi pengeluaran produk yang sama dengan syarikat pengeluaran yang lain. Ini kerana pengguna sangat bijak dalam membuat penilaian sebelum membuat pembelian. Antara pengguna yang akan membuat perbandingan harga dan kualiti produk serta ketahanan produk itu tahan berapa lama. Selain itu juga dengan memilih produk yang mementingkan kesihatan juga menjadi sasaran yang utama, kerana pengguna akan menjadi pemimpin pasaran. Ini juga akan menjadi manfaat kepada mana-mana syarikat lain untuk mempergunakan kelemahan syarikat Nestle, dan mereka akan menyediakan kualiti produk yang lebih mesra alam atau lebih mementingkan produk ke arah kesihatan. Itu saja pemberitahuan saya pada petang ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amsyar bin Muhammad Arifin, nombor matrik 282360. Saya akan bentangkan tentang hala tuju serta masa depan syarikat Nestle. Menjelang tahun 2010, pihak peneraju syarikat Nestle telah mula mengorak hala tuju syarikat ke arah meningkatkan pencapaian menerusi idea inovasi dan renovasi. Sejajar dengan arus permodenan globalisasi, pihak Nestle mula menambah baik dan memperbaharui teknologi melalui inovasi dan renovasi ke taraf antarabangsa bagi menghasilkan sesebuah produk yang lebih bermutu dan berkualiti tinggi
Sehubungan itu, sejajar dengan visi yang dikejar oleh pihak Nestle, pada setiap tahun, syarikat Nestle sentiasa memfokuskan hala tuju syarikat bagi menambah baik kualiti sesebuah produk yang dihasilkan agar sentiasa memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan serta memberi hanya yang terbaik kepada para pengguna yang mempercayai mereka. Berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh pengurusi syarikat Tan Sri Datuk Seri Syed Zainul Anwar Jamalul Lain, pihak Nestle akan meneruskan polisi dan sentiasa mengatur strategi untuk memperkukuhkan kedudukan sebagai salah sebuah syarikat peneraju dunia dalam sektor pemakanan, kesihatan dan kesejahteraan. Pada setiap tahun, pihak Nestle sentiasa ke arah memperbaiki imej dan kualiti produk mereka dalam kalangan masyarakat. Pada tahun 2013, pihak Nestle lebih memfokuskan komitmen ke arah aktiviti fizikal yang menyihatkan, di mana mereka telah menjalinkan kerjasama dengan Kesatuan Olahraga Malaysia bagi membangunkan sukan negara. Bukan itu saja, malah pihak Nestle juga merupakan peneraju bersama dalam mewujudkan kemakmuran dan membantu meningkatkan kualiti hidup rakyat secara menyeluruh. Pada tahun 2013 juga, syarikat Nestle Sdn Bhd lebih memfokuskan kepada jalinan usaha sama bersama agensi dan syarikat yang berkaitan bagi membantu dan memperbaiki kualiti hidup masyarakat kita. Setelah mengukuhkan nama sebagai salah sebuah syarikat bertaraf dunia dan peneraju unggul dalam sektor pemakanan, kesihatan dan kesejahteraan, pada tahun 2019, syarikat Nestle telah mula mengatur hala tuju untuk memperkukuhkan perniagaan mereka di Malaysia dengan mengeluarkan pelaburan yang tertinggi bagi perbelanjaan modal perniagaan dalam tempoh 5 tahun. Harapan syarikat Nestle juga adalah untuk menubuhkan sebuah pusat kecemerlangan pengeluaran Milo terbesar di dunia di Negeri Sembilan sebagai salah satu bukti komitmen yang tinggi di dalam pasaran di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulfikri bin Muhammad, nombor kad matrik 282601. Saya akan membentangkan tentang cadangan mengenai strategi yang sesuai untuk syarikat Nestle. Yang pertamanya ialah dari segi pelabelan. Pelabelan syarikat Nestle mestilah berkembang mengikut peredaran zaman. Sebagai contoh mengenai logo syarikat, label syarikat dan juga grafik di atas bahan produk tersebut. Hal ini demikian kerana pelabelan ini memainkan peranan yang penting untuk mempromosikan produk supaya pengguna lebih memahami isi kandungan dan juga penerangan tentang produk yang mereka ingin beli. Seterusnya, cadangan mengenai strategi yang harus ataupun yang sesuai untuk dilaksanakan oleh syarikat Nestle ialah dari segi promosi. Syarikat Nestle mestilah mengeluarkan sedikit pembelanjaan maupun pembelanjaan yang besar untuk mereka mempertingkat lagi syarikat Nestle ini, seperti membuat iklan di media elektronik, media cetak maupun di mana-mana platform media sosial, seperti mengiklankan produk di stesen televisyen yang mempunyai rating yang tinggi, di Facebook serta di media sosial yang lain. Hal ini dapat memberikan penjenamaan kepada syarikat Nestle kepada masyarakat di bandar maupun di luar bandar. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Nur Aira Edilia 282452. Kali ini kumpulan kami telah memilih syarikat Nestle, iaitu salah satu syarikat yang tersenarai di pasaran bursa saham Malaysia. Terdapat banyak ancaman dan juga peluang yang dihadapi oleh syarikat Nestle dan juga akan dihuraikan di akhir pembentangan video kami nanti. Sekian, terima kasih.